Assalamualaikum, selamat kembali ke Fast TV. Hari ini kita bersama dengan Tesla Model 3 Standard Range. Kita ambil kereta ni semalam di Cyberjaya dan sekarang saya berada di Gamuda Cove. Kenapa saya ada di Gamuda Cove? Kerana di sini ada supercharger yang terbaru, lokasi terbaru. Ada 6 supercharger dan entah berapa belas kat situ tengok, semua AC charger, destination charger. So untuk destination charger semua 22 kW. Dan kalau anda pemilik Tesla, anda akan dapat menggunakan destination charger. Semua destination charger di seluruh Malaysia yang di bawah Tesla adalah percuma. Dia boleh pakai selagi dia bagi percuma lah. Dan untuk yang supercharger ni semua, selalunya account tu dia akan link dengan kereta you. Dan you hanya perlu tap, buka belakang tu, cocok dan kereta akan terus communicate. Tidak perlu menguruskan pembayaran. Selalunya you adalah payment system dia. And the back end that you set up masa you beli kereta and on your app. Jom. So cara dia ialah kita cabut aja benda ni. Kan ni nampak ada butang ni, dia buka. Kereta tahu. Dan kejap lagi dia dah tangkap dan sekarang dah lampu biru ni, kejap lagi dia akan mula mengecharge. So kita akan tengok kat dalam kereta berapa kadar mengecharge dia selepas ni lah. Jadi Tesla Model 3 ni ialah model yang telah dikemaskinikan. Kereta ni semua datang daripada Shanghai. Semua kereta panduan sebelah kanan atau right hand drive datang daripada Shanghai Gigafactory. Jadi ini adalah version terbaru. Saya tak pasti dia gunakan giga casting depan dengan belakang ataupun tidak, tapi saya rasa ya, giga casting depan dan belakang. Dan kereta ni dia punya reka bentuk tu berbeza di bahagian depan, di mana kita tengok dia punya lampu semakin tirus dan makin garang lah. Dan juga dia punya depan tu dah tak ada muncung macam itik tu, mulut itik tu dah tak ada dah. So kereta ni sekarang nampak lebih kemas dan lebih handsome lagi lah. Rim tu semua nampak lebih kurang je sama, tapi kemasan dia berbeza sekelas. Sekarang dah mempunyai kemasan berwarna hitam untuk kereta ni. Dan kalau kita tengok kat bahagian belakang, perubahan yang paling besar ialah pada lampu belakang dah. Kita tengok. Jadi kalau kita tengok lampu belakang ni, sekarang ni dia one piece lampu belakang ni yang melekat macam ni. Kalau tidak tu dia separate, dia terbahagi macam ni. Dia ada sebelah yang terus ni, sebelah yang terus ni. Sekarang dia jadikan one piece dan reka bentuk dia adalah lebih garang dan lebih comel lagi. So kita tengok bila dia buka, semua keseluruhan angkat. Dan ini dia punya rupa dia, ruang kat tepi ni. Dan ini dia punya boot dia agak besar juga dan panjang ke dalam. So saya rasa untuk golf club boleh masuk, mungkin 2, mungkin 3. Dan kat bawah ni of course ada ruang yang lebih besar untuk simpan barang. Dan kereta di sini datang dengan charger kabel. Saya rasa ini ialah 32 amp ya. Ini akan membolehkan you mendapat 22 amp charge kalau you pergi ke AC charger yang tidak ada kabel lah. So kereta ni tak dapat yang ni, this standard range tak akan dapat 22 kW sebab dia punya onboard charger hanya 11 kW. Tapi kalau you ambil dual motor dan extended range, yang range bukan standard range lah, dia akan dapat 22 kW punya onboard charger. Kalau kita tengok kat bahagian luar kereta ni, benda yang penting yang kita kena faham ialah Tesla ada 8 kamera di bahagian luar kereta. 8 kamera ni lah yang digunakan untuk berbagai-bagai fungsi. Fungsi untuk adaptive cruise control, fungsi untuk advanced autopilot, dan kalau di Amerika Syarikat untuk fungsi FSD ataupun full self driving. Kamera ni digunakan untuk menjana pelbagai-bagai maklumat untuk kereta, dan dia ada mempunyai keupayaan untuk menjana 3D vector space in real time, yang you akan boleh nampak 3D vector space tu dipaparkan di skrin tengah apabila kita memandu di kawasan yang sempit ataupun pada kelajuan yang rendah, iaitu bawah 10 km sejam ke bawah 20 km sejam, saya tak tahu pasti. Tapi kayaknya bila kita nak parking, nak keluar parking, dia akan tunjuk ruang sekeliling. Dia bukan sekadar tunjuk gambar, dia tunjuk ruang sekeliling. Macam mana ada pokok ke, ada pagar ke, dia boleh kenal benda-benda semua dan dipaparkan. Dia tak paparkan sebagai pagar, tapi you nampak 3D vector space. Jadi saya nak tunjuk kat mana kamera tu semua ada. Jadi 4 kamera berada di bahagian tepi kereta. Ni ada satu dekat bawah ni. Kamera ni mengarah ke belakang, tengok ke belakang. Kemudian di sini ada satu kamera di B-pillar. Kamera ni tengok ke sisi, arah ke depan sikit. Dan di sini ada 3 kamera. Kamera wide angle, normal dengan zoom. So dia akan ada pandangan yang jauh, dekat dan sederhana. Itu untuk membantu dia melihat ke depan.
So of course yang tepi dua kamera ni dah cover bahagian belakang tepi kereta. Dan yang terakhir sekali ialah kamera. Yang terakhir sekali ialah kamera di sini lah. Jadi melihat ke bahagian belakang. So kamera-kamera ni semua juga berfungsi sebagai dia punya blind spot monitoring system, di mana bila kita signal ke kiri ataupun ke kanan, dia sama macam Honda punya lane watch, except dia ada dua-dua side lah. Okay, signal ke kiri dia tunjuk bahagian kiri belakang, signal ke kanan dia tunjuk bahagian kanan belakang. So kita nampak sama ada blind spot. Dan bila kita gunakan advanced autopilot ataupun navigation on autopilot, dia juga menggunakan kamera ni untuk membantu kereta bertukar lorong. Sebab bila kita gunakan navigation on autopilot, kita boleh pilih destinasi. Bila kita masuk atas lebuh raya, kita nak tukar lorong ke apa ke, kita boleh signal dan tolak steering sikit, dan dia akan tengok keliling. Bila kereta semua tak ada, jalan clear baru dia masuk. So dia punya operasi dia memang cukup cantik. Kita demonstrasi sikit. Dan secara keseluruhan, itu dia punya bahagian luar kemasan macam ni dah jadi berwarna hitam ni memang adalah update lah. These are the updates and some maybe minor changes in the... Oh, ada satu lagi change yang agak signifikan yang saya nak tunjuk, iaitu di bahagian pintu. Kat bahagian pintu ni, kalau you tengok kat bawah ni, empat pintu ada cangkok ni, dan cangkok ni dia melekat ke situ, masuk dalam ni. Jadi fungsi cangkok ni ialah untuk side impact. Bila ada berlaku hentakan daripada bahagian tepi, pintu tu tidak akan boleh bergerak masuk ke dalam. Dia sangkut dekat side seal. Bukan the side seal tu antara komponen yang paling kukuh dalam kereta. So ini meningkatkan tahap keselamatan kereta apabila dilanggar daripada itu. Kita duduk kat belakang ni, kita tahulah bahawa Tesla memang dia punya bumbung kaca all the way. So ini satu keping, dan ini keping yang lain tu untuk bahagian depan cermin lah, kita punya skrin depan. Dan dia memang ada coating yang agak tebal juga aku saya rasa, sebab masa hari panas pun tak begitu berasa dia punya panas tu. Dan mereka bentuk ni agak unik sebab sini ada bar, lampu kabin belakang tu, reading light semua dekat sini on this bar. Dan dekat sini ada bagi satu cangkok lah untuk kita cangkok barang ke apa ke, dan tak ada grab handle, tak ada tempat nak pegang kat sini. Ruang kaki tu semua okey, cukup untuk saya. Cuma ruang kaki bawah kursi tu agak sendat sikit, dia tak boleh masuk kaki bawah kursi depan. Dan untuk tempat duduk belakang ni, memang tempat duduk belakang tipikal kereta elektrik rasa macam rendah sikit ke lantai. Kalau you tengok saya duduk, nampak kaki ni agak terangkat, tidak disokong kat bawah-bawah. So tak sesuai untuk kita duduk bersempit-sempit lah, jadi cepat penat sikit. Tapi kalau kita boleh duduk relax, santai sikit macam ni, not so bad. Dan of course ni dia punya center armrest dia agak besar, dan cukup selesa lah, dan ada dua cup holder dekat sini, dan ketinggian dia pun lebih kurang sama. Untuk model baru ni, kita akan perasan dekat sini dia menggunakan fabric punya kemasan fabric. Jadi kemasan ini ikut warna kereta lah. Kalau ini seat hitam, dan macam ni lah. Kalau yang ni warna putih, yang ni pun akan jadi warna putih juga. Dan ini adalah baru. Untuk yang baru ni, dia ada ambient lighting ataupun lampu suasana ni yang berfungsi sampai seluruh kereta. Dan satu lagi benda yang baru, yang agak signifikan, iaitu ni, tingkap kali ni adalah double glazing. Dia dua lapis, keliling semua dua lapis. Jadi masa mula-mula you bawa kereta ni, kalau you tak perasan, you tak tahulah benda ni technical dua lapis ke apa tingkap dia. This double glazing dia membantu mengurangkan bunyi. Jadi apa yang akan perasan ialah bila kita bawa kereta dalam town, kan selalunya kita akan dengar bunyi kereta sebelah, lori lalu, motor lalu. Bunyi-bunyi tu semua tak kuat di dalam kabin, bunyi senyap, kadang-kadang tak dengar langsung. Kalau especially kalau kereta-kereta biasa tak dengar langsung. Lori pun kalau tak terlalu bising tak dengar langsung. Lori yang duk pasang whistle, itu pun bunyi dia tak kuat masuk dalam kabin. So itu menjadikan kabin ni lebih senyap, jauh lebih senyap. Dan sekarang ni tengok matahari dah keluar, saya tak berasa haba sangat. Saya dekat sini baru berasa, kat sini dah tak ada begitu berasa. Tapi perubahan paling besar dekat ruang belakang Tesla Model 3 ni ialah inilah. Sekarang ni dia dibagi satu skrin di sini, di mana jadi skrin belakang ni dia boleh kawal aircon lah. Ni kita boleh kawal aircon. Cara kita kawal aircon ialah kita tarik macam ni, tolak dan tarik. So dia akan tunjuklah ke mana aircon tu akan pergi. So ni bila kita tarik pun boleh. Di sebelah sini pun kita boleh tarik, nampak? Bila kita tarik tala kat kita tu, kita akan perasalah dia main kat kita. So that's the way that you control dia punya aircon. Ini dia punya on off switch dia.
You boleh turn off the fan, you boleh turn on balik the fan. Atas dan bawah pun boleh pilih. So dia boleh pilih atas ataupun bawah. Jadi sekarang saya turn off sekejap nak bagi hilangkan bunyi. Selain daripada tu, dia ada juga heated and ventilated seat kat sini. So you boleh pilih jadikan heated seat ataupun ventilated seat lah. Dan of course dia ada boleh main music, iaitu Bluetooth. So you boleh main Bluetooth ataupun you boleh main direct Netflix ke YouTube ke Disney Plus dengan Twitch straight dekat sistem kereta. So you tengok sama, ni pun Netflix juga, tapi ni menggunakan Bluetooth punya connectivity. Ataupun you boleh masuk sini juga, di mana dia masuk sini native. Jadi you tengok dia jalan macam mana kita gunakan di rumah, macam mana kita gunakan dalam kita punya phone. Dan audio ni pula yang uniknya audio ni, bila kita pasang di belakang, dia hanya menggunakan speaker belakang saja. Panas dah seat aku. Jadi panas dah. So dia menggunakan speaker belakang saja. Orang depan boleh guna juga speaker depan dia kalau dia nak pakai. Pilihlah nak bagi sound tu semua ke depan ke belakang. Tapi cara yang terbaik untuk dapatkan sound depan ke belakang untuk semua orang ialah dengan menggunakan skrin depan tu untuk pasang Netflix. Nanti bila you akan drive, dia akan sound akan ada di semua tempat lah, tapi skrin depan tu akan tutup. Okay, so sini juga ada game. You boleh main game. Saya pun tak apa pasti macam mana nak main game ni. Kalau saya main game ni lah, 2048 ni saya biasa suka main. So you boleh main game lah sementara tengah duduk, tengah boring, tengah tunggu, boleh main game. So this game is quite nice, I like it. You boleh main 2048, which is a nice little game yang aku cukup suka sangat lah permainan ni. So that's the game. So macam mana you nak go back, you just swipe down and then back to ni lah. Dan dia ada setting lah untuk screen brightness dan sebagainya. Dan clean mode ni maksudnya dia turn off the screen. Touch mode dia tu, so kita boleh cuci tanpa mengacau fungsi lah. Dan of course ni ada volume control specifically untuk belakang. So kita on balik. Kita tengok depan pula no. Okay, first kali aku nak tunjuk sebab kita tengah buat charging ni. Kita tengok kat sini kadar charging dia sekarang ni adalah 80 kW ataupun 557 km sejam. Maksudnya kalau kita duduk sini sejam, kita akan dapat 550 km lah. Dan dia punya charging ni sekarang dah turun, dah drop sebenarnya. Dia tak dapat full yang dekat sini, whatever 100 200 kW ke apakah. Sekarang dia dah turun. Mengikut dia punya representative semalam, dia kata kalau nak dapat yang full tu antara 10 sampai lebih kurang dalam 40 ke macam itulah kilowatt dia akan dapat full maximum speed tu. Sekarang lepas tu dia akan mula turun pelan-pelan sampai ke 80%, dia akan betul-betul taper off. So untuk charging ni kita boleh set the charge limit. Charge limit dia ialah 100% kat sini. So ini penting juga kita kena fikirkan ni. Sebab apa, dekat Tesla punya supercharger kompleks ni dia ada idling fee. So kalau you set sampai 80%, kereta dah sampai 80%, dia stop charging, idling fee berjalan RM4 seminit. So saya cadangkan kalau kita nak charge dan kita akan nak pergi minum kopi ke apa ke, dan you bukan somebody yang very attentive, letaklah dekat 100% to give yourself extra time so that dia tak kena masuk idling charge, idling fee. So kalau kita you rasa you nak charge sampai 80%, you boleh check dekat you punya app dekat telefon, dan you nampak dah sampai 80%, you datang kereta dah 80 lebih, you boleh stop charging and you tak kena idle fee. So kalau boleh jangan letak kat 80% unless you memang tak mau bateri you di charge melebihi 80%, dan you akan perhatikan timing tu betul-betul. So dia punya rate dia dekat sini ialah RM1.25 per kilowatt hour dan sekarang ni kadar dia dah mungkin menurun balik dah sampai ke 70 lebih. So hari ni kita akan tengok berapa lama saya duduk sini, mungkin dah dekat 10 minit kot, daripada 10% dan naik ke 63%. So dia dapat like 50% lah within the span of 10 to 15 minutes. So that's really pretty decent. Dan ini masih lagi kadar yang agak laju.
dan dia dah dapat 31 kilowatt hour daripada tadi 10%. So yang bestnya supercharger Tesla ni, jadi kalau kita tengok sini contoh kita datang sini, kita tengok dia akan kata 5 stalls available. Nampak tu? 5 pasal saya dah pakai satu, jadi tidak ada 6 kan, dia 5 stalls available. So dia beritahu ni busy time, idle fee RM4. So ni dia punya charging yang kita buat kot lah. Dan so dekat sini dia bagi location dan ada apa-apa lagi lah yang ada dekat situ. So yang bestnya you boleh tengok ini 2 stalls available. So tak payah tunggu. Dia kadang-kadang bila penuh tu, yang penting tu dia akan bagi tahu bila dah penuh macam mana kita punya charging tu, apa yang available. So itu akan membantu kita lah kat mana kita nak nak pergi. Dan Gamuda Cove punya location ni saya rasa sangat-sangat strategik, sebab kalau you daripada selatan Singapura ke apa ke, sebelum just before you sampai KL, lepas pada Sepang, kat sini ada 6 stall supercharger dan ada beberapa AC punya charger, destination charger. So untuk destination charger tu maybe untuk people yang tengah driving long distance, mungkin cantik untuk top up. Untuk top up, kata you sikit lagi nak kena top up, just in case you tak yakin nak sampai tu, nak pergi ke Ipoh dan you tengok macam aku nak kena top up sikit, ok lah pakai yang sana free, absolutely free. That's 22 kilowatt and free. Tapi kalau you kata nak cepat, let's say you nak rush pergi ke Penang dan you nak cepat, you kata you perlu charge sikit lagi, top up, masuklah kat supercharger ni, pasal then you could spend like 15 minutes at the most, you should be able to top up sampai penuh lah. But that one is useful sebab aku rasa kadang-kadang bila kita travel, let's say this is midpoint daripada Johor, macam-macam facility ada kat sini So bila you tengok kat sini, macam-macam facility ada toilet, ada ini, ada itu, ada tempat rehat pun ada, dan ada tempat shopping juga. So surau probably ada dekat dalam-dalam ni. So you boleh datang sini, top up you punya charging, makan, surau, dan itu ni duduk kat sini 22 kilowatt 1 jam. Duduk sini 1 jam dapat 22 kilowatt, which should be able to take you mungkin, I don't know, 200 km. So that's going to be quite nice as a location yang you nak berhenti agak lama, especially because it's free. Okay, now back to the interior. Kalau kita tengok screen ni, saya rasa dia improve dari segi dia punya graphic presentation dan apa itu ni lah. Dan sekarang ni saya nak tunjuk satu benda, iaitu saya nak tunjuk, tak boleh sekarang cable charge connector TV because tak boleh masuk gear. Tapi dia ada camera mode yang boleh tunjuk keliling. So you nampak semua view, so you tahulah keadaan keliling kereta you. Dan you juga boleh tekan record, tak silap saya. You can also record the dashcam untuk for whatever reason yang you perlu untuk ni lah, record lah. And of course kat depan dia juga ada game, dan of course kat depan dia juga ada you punya Netflix tadi lah, dan juga whatever lagi streaming service yang available kat sini. So ini besar dan kecil kan Netflix Okay, setting lagi, pedals and steering, acceleration mode ada standard, chill, dengan steering mode ada ni. Auto shift out of park ni you boleh hidupkan, dan macam you start kat rumah, bila you masuk je kereta dah tahu you nak reverse sebab depan ada rumah you lah. You masuk kat porch tu, so dan you just tekan brake, kereta start reverse dan bergerak ke belakang. Lepas tu you pilih lah gear seterusnya. Dan untuk pilih gear dia dekat sini sebenarnya, tapi sekarang tak boleh masuk lah. Ataupun you boleh pilih dekat sini, bila you tekan ni, tak boleh sekarang tengah charging, dia tak on pun, tak boleh nak charge pun. So selain daripada tu, you ada chargingnya setting tadi. Ni autopilot, you boleh set auto steer. Sekarang ni kita ada auto steer, ataupun boleh guna traffic aware cruise control sahaja. Autopilot activation boleh pilih single click atau double click. Navigate on autopilot yang macam saya cakap tadi lah. Customize navigate autopilot adalah cara-cara you nak customize dah. Enable start of every trip, yes. Kenapa? Speed base, lane change, mile, average, max. Ni semua dia nak ikut tu lah, sama dia nak brake mengejutkan, nak tukar lorong ke, nak pecut laju, nak keluar tukar lorong ke, itu boleh set kat situ. Speed limit, dia punya offset dia sama ada fix ataupun by percentage.
So you boleh kurangkan lah by percentage ataupun ada by fix, that's in kilometers. So I think kita pakai percentage lah kot. 30 is the max, 30% daripada whatever speed limit. So kereta ni dia akan baca speed limit punya marker, dan kemudian dia akan tambah 30% as the maximum yang dia akan bawa bila dia lalu dekat kawasan tersebut, iaitu dari segi dia punya autopilot. Of course, kontroversi paling besar kereta ni ialah tak ada stok wiper, stok apa pun dah tak ada dah, signal pun dekat sini. So ini telah menjadi agak isu. Kalau nak tengok sembang saya dengan Abang Japar dan pun ini antara benda yang dibangkitkan. Saya sembang dengan Hanif kereta pun ini yang dibangkitkan. Memang ada sikit memerlukan kita berlatih lah, sebab kadang-kadang kita tak perasan kat mana atas dan kat bawah kita tengah mandu. Tapi kalau kita bawa lepas sehari, saya dah perasan lah, ni ada marker ni, so kita tahu lah belah atas ialah kanan, ni ialah kiri. Ni untuk high beam flash, ni untuk wiper. Sebabkan wiper tak ada stok, you tekan kat sini, you dapat dia punya apa orang panggil single swipe tu lah. Kalau you pegang lama sikit, dia akan spray ayak. Nampak dia spray ayak. Kita tekan lama, dia spray ayak. Okay. So bila you tekan dia butang ni, satu dia swipe, kemudian dia buka, dia keluarkan function untuk sini wiper ni lah. So selalunya orang biarkan kat auto, kat auto saja. So senang, hujan je dia jalan sendiri. All the others are the light display, whatever lah, light display ni you nak all this macam mana nak bagi lah ni. And of course navigation, boleh setting juga. Ini untuk service, dia bagi tahu ni semua, towing apa semua. That's about it. So sekarang ni ada saya punya profile pasal hari tu dia untuk help saya createkan profile ni. Profile ni penting sebab dia boleh simpan profile untuk 10 orang. Dia bila kita masuk steering semua, dia akan set ikut kita punya keperluan. So this is something that's quite nice, yang membantu kita lah. So kejap controls. So kalau you nak set dia punya steering ni, dia boleh set mana dia tahu, pedals and steering. Sana. Ni steering. Saya tekan steering, dia control kat sini lah. Kalau you nak tukar side mirror, dia control kat sini. So nampak macam susah sebab nak kena masuk screen, tapi sebenarnya tak. Sebab you boleh set dia punya phone as your profile. Dia kenal you. So bila you masuk, kereta ikut you. Semua ni ikut you dah. Semua ciri dah ikut you dah. Orang rumah yang masuk, dia ada satu phone, profile dia, ikut dia pula. Dia bagi kat anak 2 orang, profile dia pun asing-asing, ikut dia pula. Semua apa yang dia suka, semua ikut. Jadi tak ada masalah nak setting itu ni lagi sebenarnya. Dia sebenarnya macam tu. Cuma yang masih pelik lagi nak kena buka gelas kompartmen pakai switch ni semua. Itu mungkin orang kata semak sikit lah kan. But other than that, I think that's not really an issue lah. Anyway, untuk kunci, you akan diberikan kunci dia rupa macam ni, dalam bentuk macam wallet ni. Dalam ni ada 2 kad lah. Ni kad utama dan ni kad yang kedua lah. So you letak dekat sini, dan bila nak buka, you tap dekat the B pillar. Kebanyakan owner akan download dia punya app dekat telefon, dan ini menjadi kunci. So bila you pakai yang ini, you tak perlu nak tap lah. Kereta akan sedar you dah sampai. Dia akan buka kereta dan kita masuk, kita jalan terus macam biasa. Tapi banyak owner bawa juga ni sebagai backup lah, just in case bateri phone habis ke apa-apa. Other than that, kereta ni dia punya cabin dia is quite plain lah. Setengah orang akan ada masalah sebab mungkin terlalu minimalis. Tapi minimalis dia tu ada function jugalah, di mana dia tengok ruang banyak, ruang simpanan barang. Kat sini ada dan di sini ada 2 cup holder, dan di belakang ni ada satu lagi tempat ruang simpan barang, dan ada satu USB-C kat bawah ni. Do I like the interior? I'm okay with the interior. Is it a nice super premium interior? No, this is not a luxury interior. This is a premium interior. Premium dengan dia punya cara tersendiri dia. So hang kena decide lah hang suka ke tak suka. Cuma yang amazingnya, hari tengah hari terik, rasa haba kena mai dekat tu ni baru rasa. Kat sini berasa sikit lah. But kita selesaikan masalah tu dengan menggunakan aircon. Kita tekan auto, set temperature, and now it's not hot.
Okey, kita duduk sini hampir 30 minit dan sekarang dah 80% dah. Dan kadar charge 53 kW sekarang at 80%. That's quite good lah. At 80% that's very decent. Dan still at 338 km per hour, dan dia dah dapat 41 kWh dan tinggal 14 minit lagi. So kita akan tunggu lagi sikit lah, nak tengok macam mana, sebab aku nak relax kejap dan nak layan Netflix kah? YouTube boleh? Kita tengok YouTube. Kalau tengok YouTube kan, masuklah cari Fast TV, tolong sikit Fast ni, Fast TV. Subscribe lah no. Kalau tak subscribe lagi, boleh tak? Tolong saya sikit. Ada beberapa video baru yang ini menarik ni sebenarnya. Kawan kita orang Malaysia tengah reka teknologi wireless charging untuk satellite dan juga untuk grid di bulan. Grid di bulan, ambil ke hang. Dan kalau hang nak tahu cara memandu kereta elektrik yang menjimatkan masa, boleh klik dekat video ini. Alright, bye. Okay, so saya punya cameraman kata bila naik kereta elektrik ni, dia punya adrenaline level dia rendah walaupun kereta laju. Dan saya rasa that's a really good point to make, sebab kereta semua rasa tenang and feels very control, and yet you boleh pergi laju, which in the end of the day, bila you lebih tenang, you tak kalut dan tak menggelabah, you are jadi a safer driver but can still bawa dengan lebih laju. So that's yet another advantage untuk kereta elektrik, sebab bila kereta enjin tu ada bunyi which heightens the sense of speed and everything and makes you lagi have higher adrenaline rush. Adrenaline rush ni selalunya akan kacau kita punya sense of judgment lah. That's what I think is true lah. Sekarang ni jalan agak basah, dan bila jalan agak basah, dan kita akan dapati dia punya had cengkaman, bukan had cengkaman lah, cengkaman tayar tu kan ada had dia. Jika kereta ni berat, dia sampai had tu pada lebih cepat, dan kita akan rasa kereta lebih slippery, lebih lari-lari bila jalan basah. Dan inilah dia punya kelemahan dia kat sini. Bila jalan basah, kereta ais yang lebih ringan akan boleh run away from you. Itu tak nak buat apa. Kalau jalan kering, memang susah lah. Susah you nak keep up dengan kereta elektrik, sebab tayar dia pun tebal, so dia have very good grip, and it's difficult to fight against that lah. Jalan basah ni memang berasa sangat grip dia pun. Nampak tu? Melewak lah kiri kanan. Ni melewak lagi kiri kanan. BMW tadi hilang, ada satu 340 air kat depan kita pun dah belah. Memang tak boleh nak keep up sebab grip tak ada. Pengalaman kita panjat genting dengan Tesla kali ni memang agak berbeza daripada yang sebelum-sebelum ni, kerana pertama kita panjat masa ada hujan lah. Jadi memang berasa dia punya grip level tu sama, tapi disebabkan berat tu tinggi, jadi kereta akan rasa membuang lebih cepat lagi, dan kita terpaksa lebih mengawal. Of course ada sistem traction control dan VSC semua, tapi kita cuba untuk memandu within the limit lah, dan memang berasa dia punya grip tu tak boleh nak keep up dengan kereta-kereta yang lebih ringan, sebab power banyak dia akan always nak try to spin the tires. Secara kesimpulannya, aku boleh katakan bahawa Model 3 Highland, yang dikatakan so-called Highland ni, yang dikemas kini ni banyak beza daripada Model 3 sebelum ni, terutama dari segi NVH. Kali ni dia punya sistem suspension dan gantungan dia cukup ngam. Bila kita memandu, dia menyerap hentakan yang kasar-kasar, all the line kuning, line merah, suspension joint semua lenyap dan hilang. In fact, even speed bump pun yang sebelum ni mendatangkan masalah,
kepada kereta-kereta elektrik yang berat ni, kali ni dia hilang di bawah suspension kereta ni. Saya tak tahu apa yang dia orang buat. Dia menggunakan satu damper yang unik ke apakah, pasal dia tak ada adaptive ataupun adjustable suspension, tapi dia tuning dia memang cukup bagus. Dan juga dari segi NVH, iaitu bunyi, sebab kereta kali ni menggunakan cermin double glazing, 2 lapis daripada tingkap, kaca depan, kaca belakang dan bumbung, semuanya kaca 2 lapis, menyebabkan kabin tu berasa senyap sangat, di mana bila kereta atau lori lalu di sekeliling kita pun kita tak begitu dengar. This is something yang sangat-sangat penting lah untuk saya. Dan of course Tesla punya seat is among the best in the business right now. Honda Civic barunya pun seat sedap juga. Dan jadi bila untuk perjalanan jarak jauh memang terasa sangat selesa lah. Itu untuk saya lah, mungkin setengah orang tak suka ke apa, saya tak tahu, tapi untuk saya memang ngam dengan saya. Isu signal tu, ya memang saya mengaku ada isu sikit, sebab saya baru dapat kereta, saya hanya boleh bawa kereta tu sebanyak selama 2 hari. Tapi saya rasa kalau dah lama sikit, dia takkan menjadi isu, pasal ada notching dekat situ untuk kita ingat yang mana satu kanan, yang mana satu kiri, dan kita boleh gunakan dengan lebih intuitif. Selain pada tu, dia punya software semua memang masih lagi ahead of the game, very intuitive, maybe senang nak digunakan. Dan kebanyakan benda yang kita rasa susah, sebenarnya kita setting untuk pertama kali, dan kita boleh biarkan dia akan ikut kita selepas tu. I think this is still one of the best value for money car in the country at this price segment lah. Kalau nak mencari satu kereta keluarga yang memiliki keselamatan yang tinggi, yang moden, yang terkini, at 189,000 untuk standard range, this is a very good deal for your money. Dan I cannot even imagine macam mana you nak beli kereta yang lain, yang menggunakan teknologi yang lain, unless you memang seorang yang masih lagi belum yakin dengan teknologi kereta elektrik. Okey, komen banyak-banyak. Aku tahu kereta ni akan memecahkan, mempolarisasikan pendapat. Komen banyak-banyak kat bawah. Suka atau tak suka, setuju atau tak setuju dengan aku punya pendapat ni. Kalau boleh, kalau ada kawan-kawan yang bertanya tentang Tesla, kongsi dengan apa video ni. Dan macam biasa, tekan butang like. Dan kemudian yang ramai lagi yang belum melanggan kepada channel kita, tolong tekan butang subscribe dan tekan butang leceng supaya dapat maklumat bila kita mana video terbaru. Manusia yang berhemah, kita jumpa lagi, insya-Allah.